Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil daripada makmal pengurusan nilai. Projek ini adalah projek PPR Kota Kinabalu Sabah, dan ahli kumpulan kami adalah saya sendiri, Bernardin Luis, Rachel Benza, Mark Ryan, Lauren, Nurul Putri, dan Amira. Projek ini dia punya background adalah di area Kota Marudu, Sabah, dalam pembangunan rolling keempat RP4 RMK10. Lepas itu, projek ini telah diluluskan oleh Kementerian Keuangan kepada Pangan Emas pada 23 Julai 2014. Tapak ini dicadangkan di Kampung Kampar, Kota Marudu, dengan kawasan sebanyak 15.8 ekar. Dan status tanah ini adalah hak milik persendirian. Seterusnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Mira. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Bagi latar belakang projek, jarak antara Pekan Kota Marudu ke tapak PPR ini adalah dalam lingkungan lebih kurang 2.3 km, dan jarak daripada pantai ke tapak adalah dalam lebih kurang 1 km. Di tapak ini juga terdapat kemudahan sekolah menengah, sekolah kebangsaan dengan jarak 0.5 km daripada kawasan PPR itulah. Dan PPR ini dicadangkan untuk dijual dengan harga 42.000 per unit. Next. Ini adalah dia punya lokasi map dia dekat area ini. Bagi need statement project, dia ada scope project dan juga komponen. Saya explain secara ringkas sajalah. Dia ada unit kediaman yang mempunyai lebih kurang 500 unit. Keluasan lantai per unit adalah lebih kurang 65 meter square, yang terdapat juga 3 bilik tidur, 2 bilik air, ruang tamu, dapur, dan segala kelengkapan lain lah. Yang kedua, juga terdapat Dewan Serbaguna, memuatkan lebih kurang 2 gelanggang badminton dan juga pentas, dan juga fasiliti-fasiliti lain seperti kelas komputer, pejabat pengurusan, bilik persalinan, tandas. Seterusnya surau yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 200 orang jemaah, dan juga fasiliti-fasiliti lain lah seperti store, bilik imam, bilik pengurusan jenazah, dan tandas. Yang seterusnya juga terdapat tadika yang memuatkan 3 bilik darjah. Satu bilik tu memuatkan 30 orang. Yang terdapat juga bilik guru, tandas, dan sebagainya. Seterusnya keperluan utility seperti unit SCSB, substation, sewerage treatment plant, dan tangki-tangki pump house, dan juga retention pond. Seterusnya juga ada kedai serbaneka dekat kawasan-kawasan terdekat sebanyak 4 unit. Seterusnya ada juga gerai food court, tempat letak kereta lebih kurang dalam 600 slot, tempat letak motor dalam 200 slot, dan juga kemudahan-kemudahan lain seperti taman permainan kanak-kanak, tandas awam, rumah sampah. Next. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Nurul Putri untuk membentangkan objektif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nurul Putri Anasha. Saya akan terangkan tentang objek ini.
Yang pertama yaitu menyediakan perumahan dan kemudahan kepada golongan yang berpendapatan rendah, yaitu kurang daripada Rp2.500 dan kuota 20% untuk kaki tangan awam melalui sistem pendaftaran terbuka. Seterusnya adalah untuk mengurangkan beban berpendapatan Marudu untuk memiliki rumah dengan harga serendah Rp42.000 seunit. Yang ketiga adalah untuk mencapai hasrat kerajaan, menyediakan 49.000 unit rumah mampu milik dalam tempo RM ke-10 di seluruh negara, dan seterusnya mengurangkan jumlah setinggan di sekitar kawasan Kota Marudu. Next. Oke, skop asal adalah yang tersenarai ini yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. So, kita teruskan saja. Dan yang ini cost project sebelum lab, yaitu termasuk preliminary, filing, building, mechanical, electrical services, external work, dan kos-kos lain. Semuanya adalah anggaran dalam lebih kurang 142 million. Terusnya saya serahkan kepada rekan saya. Okey, terima kasih Nurul Putri. Saya akan merumuskan rumusan yang kita dapat dari mengadakan lab tadi. So kini ada perubahan daripada skop asal. So skop projek ini kita hanya mendapat untuk membina 410 unit rumah pangsa. Surau tadika mempunyai perubahan dalam floor area dan harga kini ialah 95 juta. Kita mendapatkan perbezaan dalam 47 juta lah. Okay, next. Okay, ini merupakan PDA sebelum lab. PDA asal sebelum lab. Next. Dan ini PDA selepas lab dijalankan lah. Dari sini kita boleh nampak pengurangan daripada 143 juta kos pembinaan dan kini diturunkan pada 95 juta. Kita dapat penurunan sebanyak 47 juta lah. Okay, next. Ini saya akan pas kepada rekan saya untuk bercakap tentang ringkasan keseluruhan cadangan lab kita. Salam sejahtera bagi semua rakan-rakan saya. Saya Eloran Juspin dan seterusnya saya akan bentangkan ringkasan keseluruhan bagi cadangan lab untuk pengurusan nilai yang kami bentang sekarang. Yang pertama, untuk 10 unit tempat letak kenderaan khas untuk lori, cadangan yang telah diberikan ialah kawasan letak kenderaan untuk lori digantikan dengan tempat letak kenderaan untuk kereta biasa. Di sini terdapat pengurangan sebanyak Rp22.000. Seterusnya, keluasan floor area bagi surau, kedai, dewan serbaguna dan juga tadika. Cadangan yang telah diberikan adalah keluasan floor area di tempat-tempat tersebut perlu dikurangkan. Surau pergi kepada 300 meter persegi, kedai
dikurangkan ke 80 meter persegi. Dewan Serbaguna pergi ke 638 meter persegi. Tadika kepada 334 meter persegi. Dan pengurangan keluasan floor area ini adalah berjumlah sebanyak 2 juta ringgit. Seterusnya, box drain yang diletakkan yang di tempat yang tidak dilalui oleh penduduk dicadangkan untuk ditukar kepada open drain. Dan penukaran ke open drain ini telah memberi kurangan sebanyak Rp111.000. Seterusnya, untuk yang keempat, tapping point sejauh 2.8 km. Tapping point sejauh 2.8 km ini perlu disemak semula karena jaraknya terlalu jauh. Jadi ini diminta pihak kontraktor untuk menyemak semula tapping point yang dicadangkan agar bekalan air dapat disalurkan ke seluruh kawasan perumahan. Seterusnya, tambahkan tanah setinggi 4.8 untuk mengelakkan kawasan perumahan banjir. Ketinggian tanah untuk ditambahkan perlu dikurangkan karena 4.8 meter itu merupakan satu ketinggian yang tinggi. Seterusnya adalah soil treatment. Soil treatment tidak dilaksanakan. Cadangan yang diberikan adalah soil treatment perlu dilaksanakan bagi mengelakkan pemendapan. Itu saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Ray. Oke, terima kasih Mr. Eloren. Selamat sejahtera semua. Saya Rekalvenza Paulus. Saya akan sambung ringkasan keseluruhan cadangan lab BM kita. Oke, number 7, item 4 boreholes. Perlu dia punya cadangan yang kami cadangannya perlu tambahan sebanyak 4 boreholes bagi menampung struktur bangunan rumah pangsa tersebut. Jadi total dia kena ada 8 lah. Pihak kontraktor perlu menambah sebanyak 8 boreholes bagi menampung struktur bangunan rumah pangsa tersebut. Item number 8, preliminaries sebanyak 7%. Preliminaries perlu dikurangkan kepada 5%. Jadi pihak kontraktor kena semak semula preliminaries dan penjimatan yang kita dapat sebanyak 4 juta. Nomor 9, item ke-9, iuran perunding sebanyak 11.7%. Iuran perunding perlu dikurangkan kepada 10%. Oleh itu, pihak kontraktor perlu menyemak semula iuran perunding bagi projek ini untuk menjimatkan kos. Jadi kurangan dia adalah sebanyak 4.2 juta. Okay, next. Nombor 10, penggunaan semua lampu jenis LED di Dewan. Penggunaan semua lampu downlight jenis LED di Dewan diganti dengan downlight jenis PLCE. Pihak kontraktor perlu menggunakan lampu downlight PLCE di kawasan Dewan dan penjimatan sebanyak RM380. Item ke-11, mengeluarkan skop Smart TV. Smart TV perlu dikeluarkan bagi menjimatkan kos. Item number 12, menyemak semula kuantiti tanah berdasarkan pengukuran terkini di tapak. Cadangan dia untuk mengetahui kuantiti tanah yang sesuai bagi membolehkan aktiviti cut and fill ditentukan dan dilaksanakan. Oleh itu, kontraktor perlu menyemak semula kuantiti tanah bagi membolehkan aktiviti ditentukan dan dilaksanakan. Oke, itu saja pembatangan kami untuk penemuan daripada lab kami. Yang item-item yang kami tidak sempat masukkan, tidak disenaraikan dalam slide ini, kami akan masukkan ke dalam kami punya laporan tugasan. Oke, sekian dan terima kasih.